D tu adalah bentuk 3 dimensi. D tu maksud dia D tu adalah dimensi lah. Okey, ada 3 dimensi, antara bentuk dia adalah bentuk kubus, kuboid, okey, dan juga piramid. Okey, untuk bentuk kubus ni, okey, seperti mana dalam video tadi yang kita nampak, okey. So sekarang ni kita akan gunakan chat ni dengan banyak lah, okey, dekat bahagian tepi ni. Okay, so apa-apa soalan cikgu akan bagi kamu peluang untuk jawab. So kita tengoklah. Okay, kalau dalam video tadi kubus tu apa benda yang dia bagi contoh? Yang bentuknya adalah bentuk kubus. Kalau kamu tengok dengan video tadi, bentuk apa atau objek apa yang dia bentuk dia tu bentuk kubus. So kamu respon dekat chat, cikgu nak tengok. Okay, ada dah yang dah mula respon. Okay, good. Okay, apa lagi? Apa bentuk dalam video tadi? Okay, okay. Ada yang jawab dadu. Okay, betul. Dalam video tadi kubus tu bentuk dia adalah seperti dadu lah. Okay, kalau tak tahu dadu tu apa, rasanya cikgu rasa ramai yang tahu kan dadu tu macam mana. Okay, dalam buku teks kamu tu pun ada contoh. Okay, selain daripada tu ada contoh sebagai kotak hadiah dan ada juga bentuk Rubik ni yang mainan ni. Okay, selain daripada bentuk 3 dimensi kubus, kita ada bentuk lain jugalah, iaitu bentuk kuboid. Okay, bila bentuk kuboid ni beza sedikit dengan bentuk kubus. Kalau bentuk kubus ni dia sama besar je semua. Okay, sedangkan yang bentuk kuboid ni, okay, dia seperti lebih panjang. Okay, nak senang, bentuk dia kalau kita nak tahu dengan lebih senang, bentuk dia adalah bentuk macam kotak kasut. Okay, bentuk kotak kasut itu adalah bentuk cuboid. Okay, untuk piramid, okay, dia berbentuk asalnya dari segitiga. So dia ada bahagian tajam yang di atas. Okay, dekat sini ada contoh ni, coklat. So kalau siapa pernah tengok coklat Toblerone tu, itu bentuk dia tu lebih kurang bentuk piramid. So kalau bentuk kotak tisu ni, dia adalah bentuk apa? Kalau bentuk kotak tisu ni kita nak cakap dia bentuk apa? Cuba bagi respon dekat chat tu. Apa nama bentuk dia? Yang kotak tisu tu. Apa nama bentuk bagi kotak tisu? Okey, kuboid. Okey, kenapa kuboid? Kenapa bukan kubus Sebab kalau tengok kuboid ni bentuk dia adalah lebih panjang, kubus ni bentuk dia sama je. Setiap bahagian tu dia mempunyai panjang yang sama. Okey, thank you. Amsyah, Hanis, Alia, betul. Okey, bentuk dia adalah bentuk kuboid. Okey, selain daripada 3 bentuk yang di atas ni, selain daripada bentuk kubus, kuboid dan piramid ni, okay, ada juga bentuk 3 dimensi yang lain, iaitu sfera, silinder dan juga kon. Okey, untuk sfera ni biasanya semua orang pernah tengok, cikgu rasa sfera. Sfera ni antara contoh paling senang kita nak tahu bentuk sfera, bentuk dia adalah bola. Bola tu adalah berbentuk sfera. So bola bukan bentuk dia bulat. Okey, bentuk sebenar bagi bola ialah sfera nama dia. Kalau macam bola ni bentuk apa? Bulat. No, dia bukan bulat sebenarnya. Dia adalah sfera. Okey, bentuk yang sebenar sebab dia adalah bentuk 3 dimensi, bola tu adalah boleh dipegang. Okey, silinder biasanya botol air, tin minuman, cawan. Okey, itu dipanggil bentuk-bentuk silinder. Okey, dan kon, okey, biasanya topi hari jadi, aiskrim, sebab tu juga ada yang panggil aiskrim kon adalah kerana dia punya bentuk pemegang yang di bahagian bawah tu adalah berbentuk kon. Okey. So cikgu nak tunjuk video lain lagi. Okey, so boleh tumpukan perhatian. Kita tengok video lain sekejap. Yeah.
Arif berada di Masjid Shah Alam. Dia terpesona dengan bangunan dan bentuk-bentuk yang cantik. Jadi dia pun mengkaji bentuk-bentuk pada bangunan itu. Bumbung masjid adalah separuh daripada sfera. Puncak tiang di sekeliling masjid ialah kun. Bahagian utama masjid mengingatkannya dengan sebuah bentuk kuboid. Bahagian bawah di pintu masuk utama ialah kubus. Manakala tiang-tiang pintu masuk ialah silinder. Kawannya, Mary, terpesona dengan banyak bentuk daripada masjid itu. Mary sudah bersedia untuk belajar dengan lebih lanjut mengenai ciri-ciri bentuk 3D. Kawan-kawan saya yang disayangi, adakah anda sudah bersedia? Okey, sekejap saya ulang sekali lagi Kita tengok sekali lagi. Arif berada di Masjid Shah Alam. Dia terpesona dengan bangunan dan bentuk-bentuk yang cantik. Jadi dia pun mengkaji bentuk-bentuk pada bangunan itu. Bumbung masjid adalah separuh daripada sfera. Puncak tiang di sekeliling masjid ialah kun. Bahagian utama masjid mengingatkannya dengan sebuah bentuk kuboid. Bahagian bawah di pintu masuk utama ialah kubus. Manakala tiang-tiang pintu masuk ialah silinder. Kawannya, Mary, terpesona dengan banyak bentuk daripada masjid itu. Mary sudah bersedia untuk belajar dengan lebih lanjut mengenai ciri-ciri bentuk 3D. Kawan-kawan saya yang disayangi, adakah anda sudah bersedia? Okey, so dia tanya kawan-kawan yang disayangi, adakah anda sudah bersedia? So kalau sedia angkat tangan. Okey. So lepas kita dah tahu bentuk-bentuk 3 dimensi tu, setiap bentuk ni dia ada ciri-ciri lah. Ciri-ciri ni maksud dia macam mana kita nak ceritakan pasal bentuk tu. Okey, contoh kalau orang tu nama dia Ali. Ali ni macam mana? Ali tu pakai spek, rambut dia panjang. Sama juga macam bentuk. Okey, setiap bentuk ni nama dia bentuk. Nama dia silinder, nama dia cuboid, nama dia cone, nama dia kubus, nama dia sfera. Tapi setiap bentuk-bentuk ni dia ada ciri-ciri dia lah. Okey, dia ada ciri-ciri dia, ada bentuk-bentuk dia. Apa yang menyebabkan dia kita panggil kubus, kenapa kita panggil dia cone, kenapa kita panggil dia cuboid. Okey, so kita tengok dulu yang pertama. Okey, yang pertama sekali, kalau untuk bentuk 3 dimensi ni, sebelum tu bentuk 3 dimensi ni adalah bentuk yang kita boleh pegang, bentuk yang wujud, bentuk yang ada depan kita. Macam dia tunjuk tadi adalah contoh masjid kan. So masjid, dekat masjid tu dia bagi contoh apa yang ada kat masjid tu yang bentuknya kuboid, apa yang bentuknya separuh sfera, apa yang bentuknya kubus, apa yang bentuknya silinder. Masjid so kita boleh nampak, kita boleh pegang. Sama juga dengan dadu, kita boleh nampak, kita boleh pegang. Itu yang dimaksudkan sebagai bentuk 3 dimensi, bentuk yang wujud. Okay. So kalau untuk bentuk 3 dimensi ni, kita nak kenal bentuk permukaan yang mana kalau kita letakkan dia di atas lantai, letak dia dekat atas meja, dia akan bagi perhatian dulu, okey? Bagi perhatian kejap. Okey. Permukaan rata ni bila kita letak atas lantai, letak atas meja, dia tak bergerak. Okey, contoh kalau dadu, kita letak atas meja, dia tak akan bergolek ke kiri ke kanan. Itu yang dimaksudkan sebagai permukaan rata, iaitu bila diletakkan di atas satu bahagian, satu tempat, meja atau apa, dia akan duduk dan tidak bergerak, tak akan bergolek. Okey, bucu pula. Apa yang dimaksudkan sebagai bucu adalah bahagian yang tajam yang terdapat di bentuk 3 dimensi tu. Okey, kalau tengok dekat buku teks atau kamu tengok dekat yang cikgu tunjuk dekat skrin ni, itu bahagian yang hujung tu adalah dia punya bucu. Okey,
Dan sisi lurus tu adalah kita panggil dengan kata mudahnya bahagian tepi. Okay, so ni bahagian tepi yang menyambungkan antara bucu dan bucu dan juga yang menyambungkan antara permukaan rata. Okay, untuk kubus kalau kita tengok permukaan ratanya, okay, dia ada 6. Okay, kenapa kat sini kita nampak 3? Sebab ada suara dekat tak dengar. kita tak nampak bahagian belakang lah. Okay, sekejap yang mana baru masuk ke apa, yang belum mute tolong mute. Okay, tolong mute. Okay. Okay, so permukaan rata ni dia adalah seluruh. Kalau kuboid itu, kalau kita tengok bentuk dadu tu dia ada 6 bahagian. Jadi kita letaklah dekat mana-mana bahagian pun, dekat 6 permukaan tu dia tak akan bergerak atau bergolek. Okay, bucu pula adalah bahagian tajam. Okay, dia ada ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 2 di bahagian belakang. Okay, so dia ada 6. Sisi lurus dia ada 12. Okay, kalau kita tengok ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 di bahagian belakang dia. Sama dengan kuboid, okey. Dia ciri-ciri untuk bentuk 3 dimensi bagi kubus ni dia sama dengan kuboid lah. Dia ada 6 permukaan rata. Letaklah kat mana-mana 6 permukaan ni memang dia tak akan bergolek. Dia ada 8 bucu, 8 bahagian yang tajam dan dia ada 12 sisi lurus. Cuma yang membezakan antara kubus dengan kuboid ni, bentuk kubus ni dia sama je semua. Okey, permukaan dia sama je semua, sama besar, sedangkan kuboid ni dia ada permukaan yang panjang dan dia ada permukaan yang pendek. Okay, so ini dadu, ini kotak kasut. Okay, kalau piramid pula, kalau tengok dia ada berapa permukaan rata, dia ada 1 bahagian bawah, 2, 3, lepas tu 2 lagi di bahagian belakang lah. Okay, so dia ada 5 permukaan rata, dia ada bucu 1 di atas, 2, 3, 4, 5 bucu. Okay, dan sisi lurusnya ada berapa? Sisi lurusnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada 8 bahagian sisi lurus. Nanti kita akan tengok dalam video lah supaya lebih jelas. Okay, selain daripada itu, ini yang melibatkan permukaan rata. Selain dari itu, kita ada permukaan melengkung. Okay, apa yang dimaksudkan dengan permukaan melengkung ni adalah permukaan tu kalau kita letak dekat atas meja dia boleh bergolek. Contoh macam kon, dia ada 1 permukaan rata iaitu tapak dia di bawah. Dia ada 1 permukaan melengkung yang keliling dia ni. So kalau kamu letak atas meja, tiup angin memang dia akan bergerak. Sebab permukaan dia adalah permukaan melengkung. Dan dia cuma ada 1 bucu atau di bahagian tajam lah yang di bahagian atas tu. Ingat bucu, ingat bahagian tajam. Bucu meja. Okay, dia orang cakap jangan lari nanti kena bucu meja sebab bucu meja tu tajam. So itu yang dimaksudkan sebagai bucu. Untuk silinder, okay, dikosongkan berapa permukaan rata? Untuk permukaan rata dia ada 2, okay. Dia ada atas dan bawah. So kalau kita letak ke atas atau kita letak kat bawah ni, dia tak akan bergerak. Tapi dia ada 1 permukaan melengkung. Kalau kita jatuhkan dia, kita letakkan di atas permukaan melengkung, kita tiup, dia akan bergolek. Dan sfera, ini paling special lah. Dia cuma ada 1 permukaan melengkung. Dia tak ada bucu dan dia tak ada sisi. Letaklah bola atas lantai, kita tolak, dia akan bergolek. Okay, sebab itulah bola dibentuk sebagai bentuk sfera. Kalau lah bola tu kita bentukkan bentuk kubus, macam mana kita nak golekkan dia? Okay, macam mana bola tu nak bergerak. Untuk silinder dengan sfera, dia tak ada bucu lah. Sebab dia tak ada bahagian tajam. Bayangkan kalau bola sfera tu tiba-tiba dia ada bahagian tajam, kamu tendang, kaki kamu pula yang kan luka. So sfera dia cuma ada 1 permukaan melengkung sahaja. Okay. Okay, so far boleh faham ke tidak? Sebelum kita pergi kat video. Kalau boleh faham, macam biasalah kita respon dekat chat. Tak perlu onkan kamu punya mic lah. Kita gunakan chat tu. Boleh teruskan atau tidak, faham atau tidak, cikgu bagi masa untuk kamu respon. So kalau ramai yang faham, ramai yang boleh teruskan, nanti kita teruskan dengan video. Okay, good. Alhamdulillah. Dia faham. Okay, so semua okey lagi? Kalau okey lagi, angkat tangan sikit, tunjuk sikit okey. Baru 20 minit. Okay, kalau kita sempat habis awal, kita habis awal, kamu boleh teruskan dengan quiz. Nanti quiz tu akan masuk dalam GC atau dalam WhatsApp ni, Cikgu Ibu nanti. Okay, so kita teruskan, kita tengok video.
So dekat sini boleh nampak dengan jelas lah apa permukaan rata dia, belakang pun ada 12 sisi yang mana dikatakan sebagai sisi dan ada 8 bucu. Okey, bucu ni bahagian-bahagian yang tajam lah. So ini adalah kuboid, kembar kepada kubus. Okey, sama dia ada 6 permukaan rata, dia ada 12 sisi dan dia ada 8 bucu. Okey. So dalam ni dia nampak jelas sikit lah bahagian-bahagian belakang tu. Okey, ini adalah piramid. Okey, tengok permukaan rata dia, 1 bawah, 2 depan, 3 kiri, belakang ni 4 dan di sebelah kanan ni 5. Okey, 5 permukaan rata, bucunya 1, 2, 3, 4, 5 bucu. Sisi ni adalah garis yang menyambungkan antara bucu-bucu tu. Semuanya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ini macam cikgu tadi lah kon, bucu di atas satu saja. Sisi yang menyambungkan permukaan melengkung dengan permukaan rata. So ada satu permukaan melengkung. So kalau kamu nak tahu permukaan melengkung ni betul tak ada bergolek, kalau kamu beli aiskrim tu yang kon dia kat bawah tu, kamu letak atas meja, kamu tengok dia bergolek ke tak bila kamu tiup. Itu masih ada permukaan melengkung lah, dia takkan duduk secara tetap di atas permukaan. Okay, so this adalah silinder. Dia tak ada bucu kan, tak ada tempat yang tajam. Dia ada 2 sisi iaitu yang menyambung antara bawah dengan atas ni dan dia ada satu permukaan melengkung. So kalau letak di atas tu, kamu golek dia akan sentiasa bergerak lah. Itu yang dimaksudkan sebagai permukaan melengkung. Dia bukan satu permukaan yang rata. So ini adalah sfera, dia hanya ada satu permukaan melengkung lah. Dia tak ada bahagian bucu, dia tak ada sisi, dia tak ada bahagian yang rata. Okay. Okay, so cikgu ulang sekali lagi lah. Okay. So kamu tengok dan fahamkan balik dia punya bentuk-bentuk. Okay, so video-video ni jangan risau. Nanti juga akan letak link dia dalam dalam Google Classroom lah. Dan video yang online class ni pun nanti juga akan rakam
Dia juga akan letak untuk kawan-kawan kamu yang tak berkesempatan lah, yang mana mak ayah ada kerja. Okay, so jelas dengan video tadi. Okay. Jelas dengan video tadi ya. Okay, so kalau jelas kita akan teruskan dengan yang seterusnya. Okay, so kita balik semula kepada buku teks. So kita dah habis untuk bentuk 3 dimensi. So untuk yang seterusnya ni, ini adalah pola. Pola ni, okay, pola ni adalah kita susun dia lah. Okay, contoh pola 1, kubus dan kon disusun berselang-seli. So kubus, kon, kubus, kon. Pola 2, 3 bentuk dimensi. Dia mula dengan piramid, silinder, kuboid, piramid, silinder, kuboid. Okay, ini pola ni dia just sebagai satu games lah untuk susun. Okay, dalam buku aktiviti kamu ada soalan ni. Okay, contoh macam ni kan. Okay, nyatakan bentuk 3D yang tertinggal. Okay, ini adalah bentuk sfera, kuboid, sfera, kuboid, sfera, kuboid. So dua lagi bentuk ni apa? Kamu jawab di bahagian chat. Apa lagi dua bentuk yang tertinggal untuk uji diri ni? So tulis bentuk pertama apa, bentuk kedua apa, yang untuk kita sambungkan pola bentuk bagi uji diri soalan A ni. Okay, so go pergi dekat chat. Cikgu nak tengok jawapan. Apa bentuk dua bentuk belakang ni yang sepatutnya kita isikan dia? Ada yang jawab bulat. Kita dah jumpa bulat ke? Okay, dalam bentuk 3 dimensi dia tak ada bentuk bulat. Bentuk apa yang sebenarnya? Okay, Adli, sfera, kuboid. Okay, lagi jawapan lain? Ada lagi yang nak bagi jawapan? So Alia, bulat dia bukan bentuk 3D dia bentuk, selepas ni kita tengok bentuk bulat tu dia masuk dalam bentuk apa. Okay, Liana, sfera kuboid, Iris, sfera kuboid, cuboid. Okay, ejaan sebenar dia mesti K-U-B-O-I-D, bukan kuboid. Nak macam cowboy dah bunyi dia. Okay, Sofia, okay, sfera. Sfera, lepas sfera bentuk apa? Kuboid. Okay, Amsha, kuboid, sfera. Kuboid dulu ke? Sfera dulu Amsha, baru kuboid. Ilan, dadu. Dadu apa? Bentuk je cakap. Bentuk, bukan benda. Okay, Ainsha, Fikah, sfera dan kuboid. Okay, good. Okay. Yang mana nak bagi respon tu boleh teruskan bagi respon. Okay. So kita tengok yang B pula. Okay, so yang A, jawapan dia adalah selepas bentuk kuboid adalah bentuk sfera. Lepas tu bentuk kuboid. Okay, untuk B, tengok dekat pola uji diri, pola bentuk 3 dimensi yang uji diri B tu. Okay, kita pergi dengan soalan B. Okay. Bentuk apa yang tertinggal tu? Bentuk piramid, kon, silinder. Piramid, kon, hilang. Piramid, hilang, silinder. So bentuk apa dekat sini? Dan bentuk apa dekat satu lagi tu? Okay, go dekat chat. Cikgu nak tengok jawapan untuk bentuk B. Untuk B. Okay, silinder dan apa? Okay, Istakif, silinder dan kon. Adli, silinder dan kon. Waliadin, sfera kuboid. Sfera kuboid yang A tadi. So yang B sekarang ni apa pula? Bentuk apa dekat ni? Piramid, kon, silinder. Piramid, kon, tak tahu apa dia. Lepas tu piramid balik, tempat kosong, silinder. Okay, silinder kon. Ainsha, Fikah, silinder dan kon. Waliadin, silinder kon. Okay, yang lain? Hani Zafira, silinder kon. Mia Iris, silinder dan kon. Okay, siapa lagi nak bagi respon sebelum kita teruskan lagi? Silinder kon. Piramid. No, bagi dekat chat je. Tak perlu onkan kamu punya mic. Dekat chat ni cikgu boleh baca sekarang. Amjad, piramid. No, dekat sini bukan piramid. Piramid, kon, betul apa? Piramid, betul apa dia? Silinder. Okay, silinder dan kon. Silinder dan kon, Sofia. Khalif, silinder kon. Okay, good. Okay, silinder kon. Idlan, silinder kon. Okay, bagus. Okay, so kita teruskan. So kita pergi pada next page lah. Okay, ini adalah bina model. So sepatutnya bina model ni kalau KPP tak bersambung, okay, kita akan cuba buat untuk dalam kelas lah nanti. So antara bentuk-bentuk model 3 dimensi ni kita boleh cipta. Okay, kamu boleh tengoklah dekat sini. Yang ini dia buat menara. Okay, yang sebelah ni dia buat istana. Dan di sepanjang tu dia boleh buat robot, roket, kereta. So itu adalah gabungan-gabungan antara bentuk 3 dimensi.
So uji diri bina model kamu sendiri apakah betul-betul 3D yang kamu gunakan. So nanti kita akan buatlah benda ni. Sebab nak tunjuk sekarang kamu nak cari bentuk tu semua. Tak boleh lah. So berdoalah supaya PKPP ni tak bersambung. So kamu boleh balik ke kelas semula, kita boleh teruskan dengan aktiviti ni. Okay. So sebelum kita pergi dekat bentuk 2 dimensi, apa tu bentuk 2 dimensi, nak tahu apa betul bentuk 2 dimensi. Untuk bentuk 3 dimensi ni, semua boleh faham ke tak? Kalau faham, cakap faham. Kalau kurang faham, cakap kurang faham. Kalau tak faham langsung pun bagi tahu tak faham langsung. So at least cikgu akan terangkan balik sikit-sikit supaya kamu dapat lah. So ingat bentuk 3 dimensi ni adalah bentuk yang berada di depan kamu, yang kamu boleh pegang dan kamu boleh sentuh. Okay, itu bentuk 3 dimensi atau kita ringkaskan dia sebagai bentuk 3D. Okay, faham so far apa yang respon cikgu dapat, faham lah. Okay, so bentuk ni benda yang selalu ada kat depan kamu selalu tengok. Okay, dalam kelas pun kamu nampak. Okay, so cikgu rasa kita dah habis untuk bentuk 3 dimensi. Kita akan tengok video lagi. So, siapa yang nak tengok video, angkat tangan dulu. Kalau tak ramai yang angkat tangan, cikgu tak nak tengok video lah. Okay, angkat tangan. Okay, good. Okay, so kita tengok next video untuk bentuk 2 dimensi. Tolong bagi perhatian. Okay, jom. Okay, kejap. So, Aiman Maisara. Okay, Aiman Maisara tak faham yang bahagian mana. Cuba beritahu dekat chat tu bagaimana. Cikgu akan terangkan. Apa ada lukis tak soalan tadi? Betul. Tapi bahagian mana? Aiman Maisara yang bahagian mana tak faham. Dia akan dipotong hijau. Betul kita nak lagi dia ada, dia akan jadi bentuk L. Saya rasa saya tak faham semua. AB, Ha? Macam mana? di hujung A tu ialah AB. Di hujung B tu adalah BC. Itu kita pakai garis serenjang kepada AB. Dia membentuk L. Kalau tak jelas kat cakap tu, bagi tahu dekat chat tu. So dekat chat tu lagi jelas cikgu boleh tengok, cikgu boleh baca apa yang tak faham. Untuk apa? Silinder. Mana? Apa ni? DEC, ni salah. E tidak terlibat. Ciri-ciri ke apa ke? Garis serenjang dan garis selari. Dia tak ada. Okay tak apa. Okay, so cikgu buat ringkasan dulu untuk yang bentuk 3 dimensi tu. Okay, kita tengok dekat buku teks tu balik sebelum kita pergi dekat bentuk 2 dimensi. Okay, so kiranya yang pertama sekali, yang pertama kita tengok tadi, bentuk ni dia ada dua benda lah. Okay, sama ada satu tu bentuk 3 dimensi. Okay, yang kita tengok tadi tu bentuk 3D lah. Bentuk 3D ni bentuk yang kita boleh pegang, yang kita boleh rasa, yang kita boleh lihat. Antara bentuk dia adalah bentuk kubus, kuboid, piramid. So dalam buku teks tu kita boleh tengok contoh lah. Kubus tu adalah seperti hadiah. Dalam video pun ada contoh dia bagi tadi. Okay, dia bagi dadu. Untuk kuboid, kotak tisu, kotak kasut. Untuk piramid, ni bentuknya macam hadiah, coklat. Okay, dan untuk selain daripada 3 bentuk yang kubus, kuboid, piramid tu, kita ada 3 lagi bentuk iaitu bentuk sfera, bentuk silinder dan juga bentuk kon. Okay, sfera ni benda paling senang kita nak tahu sfera ni bentuk dia macam mana, bola. Bola tu dia punya bentuk adalah bentuk sfera. Okay, untuk kon kita boleh tengok kat sini. Topi hari jadi dan juga aiskrim. So aiskrim kon macam drumstick semua tu, dia punya pemegang bawah tu yang biskut tu, dia adalah bentuk kon. Untuk silinder ni bentuk yang biasa kita tengok bentuk silinder adalah contoh macam gelas, tin minuman, botol air. Okay, selain lagi tisu gulung tu yang biasa kita guna kat dapur tu, itu adalah bentuk silinder. Okay, dia ada permukaan melengkung yang di tengah. Okay, untuk bentuk-bentuk ni, okay, dia ada ciri-ciri dia lah. Okay, ini dalam buku teks ni kamu boleh rujuk lah dia punya ciri-ciri. Okay, kubus apa ciri-ciri dia, kuboid apa ciri-ciri dia, piramid apa ciri-ciri dia. Okay, untuk kon pun dia bagi tahu apa ciri-ciri dia. Okay, selain dari itu tadi, okay, cikgu ada tunjukkan satu video. Video tu nanti cikgu akan post balik dekat Google Classroom.
Dan video pengajaran ni pun, online kelas ni pun nanti juga akan postkan balik supaya kamu boleh tengok balik lah in case kamu tak faham ke apa. Okay. So selain dari tu, untuk yang kejap. Aiman lah. Okay. So Aiman tadi dia cakap dia tak faham silinder. So silinder ni bentuk paling senang. Kita nak tengok dia adalah macam bentuk gelas. Okay. Gelas, botol air, tin minuman. Iaitu dia ada permukaan rata atas dan bawah. Dan dia ada permukaan melengkung. So kalau ada tisu dapur tu yang bulat, tisu bulat lah kita panggil. Biasa mak ayah kamu, parents kamu dia akan panggil tisu bulat. Okay. Tisu bulat tu, itu nama dia permukaan bentuk silinder. Kalau tisu kotak tu bentuk dia bentuk kuboid. Okay. Kalau bentuk tisu bulat, tisu dapur tu, okay, ataupun tisu tandas tu, itu bentuk dia adalah bentuk silinder. Okay, kalau nak faham lagi, beli air tin minuman tu. Tin minuman tu, itu adalah bentuk silinder. Dia ada atas dia, kamu kalau tin minuman tu kan, atas tu, okay wait, sekejap. Cikgu ambil tin minuman untuk cikgu tunjuk kat kamu. Okay. Sekejap kita stop the presenting. So kamu boleh nampak. Okay. Ini tin minuman. Okay, so kalau kamu tengok tin minuman ni bentuk silinder. Kenapa? Okay, dia ada satu bahagian tapak yang di bawah ni. Kalau kamu letak, dia takkan jatuh. Ini permukaan rata lah. Okay, ni permukaan rata. So dia ada bahagian atas ni. Dia ada bahagian atas ni. Ini pun kalau kamu letak dekat atas meja. Okay, so contoh kalau kamu letak atas meja lah. Okay, dia takkan bergerak. Itu nama dia permukaan rata. Kalau kamu letak dekat bahagian sini pun, dia takkan bergerak sebab dia permukaan rata. Tapi kalau permukaan melengkung, kamu letak macam ni, dia senang bergolek. Nampak? Kalau kamu letak dekat permukaan rata, kamu tolak macam mana pun, dia takkan bergolek. Okay, kalau kamu letak dekat permukaan melengkung ni, dia tiup angin tu, dia akan bergerak. Itu yang dimaksudkan sebagai permukaan melengkung lah. So yang ada depan kamu ni botol air minuman ni, ini adalah bentuk silinder. Okay, boleh faham? Kalau boleh faham, angkat tangan boleh faham. So cikgu boleh nampak kamu punya muka. Means kamu faham lah bentuk silinder tu apa. So Aiman, boleh faham Aiman? Okay, so cikgu akan present balik. Kita teruskan untuk bentuk 2 dimensi Sekarang dah 12.45. Okay, good. Alhamdulillah semua faham. So kita akan pergi, cikgu akan share untuk bentuk 3 dimensi lah. Kita akan tengok video. Sekejap Belum lagi, dia belum share lagi. Sekejap. Okay dah, dia dah share balik screen. So ready untuk tengok video. So ready, angkat dua-dua tangan sekali. Dua maksud dia ready. So satu tak ready lagi. Okay, good. Bagus. Okay, so kita tengok video. Sekejap, we are presenting a screen. So kita present bentuk 2 dimensi. Okay, bagi perhatian. Carlos dan keluarganya sedang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju ke Terengganu. Semasa dalam perjalanan, kejap. Carlos lihat papa. Dia tak ni dah, dia tak. Sekejap Okay, ya, kenapa dia tak keluar video? Sekejap Cikgu onkan balik, present now. Entire screen, so share entire screen. Dia baru nak share. Line, okay, sekejap. Okay, so bentuk 2 dimensi. Okay, baru nampak. Okay, good. Boleh nampak. Okay, tengok video tu. Carlos dan keluarganya sedang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju ke Terengganu. Semasa dalam perjalanan, Carlos lihat papan-papan tanda jalan yang berbeza dengan bentuk-bentuk yang berbeza. Dia lihat papan tanda ini.
Adakah anda tahu bentuk apakah ini? Ini ialah segi empat sama. Segi empat sama ada 4 sisi yang sama dan 4 penjuru. Bagaimana pula dengan yang ini? Bentuk apakah ini? Itu ialah bulatan. Bulatan tidak ada penjuru. Bulatan hanya ada satu sisi yang bulat. Kalau lihat bentuk ini, bolehkah anda beritahunya bentuk apakah ini? Ini ialah segitiga. Segitiga ada 3 penjuru dan 3 sisi. Akhirnya, mereka pun sampai di Terengganu. Mereka lihat papan tanda yang berada di atas mereka. Adakah anda tahu bentuk apakah ini? Ini ialah segi empat tepat. Segi empat tepat ada 4 sisi dan 4 penjuru. Sisi-sisi bertentangan segi empat tepat adalah sama. Okey. So berdasarkan video tu, itu adalah beberapa bentuk dua dimensi lah. Okey, yang pertama sekali dia cakap Carlos dan keluarganya pergi ke Terengganu daripada Kuala Lumpur. Carlos dan keluarganya Okey, sedang tengok dalam balik. Sambil tu nanti juga akan perjalanan terangkan. dari Kuala Lumpur menuju ke Terengganu. Semasa dalam perjalanan, Carlos lihat papan-papan tanda jalan yang berbeza dengan bentuk-bentuk yang berbeza. Dia lihat papan tanda ini. Adakah anda tahu bentuk apakah ini? Ini ialah segi. Okey, so bentuk dua dimensi, okey, 2D. Okey, dia bentuk pertama adalah bentuk segi empat sama. Biasanya orang akan tertukar antara bentuk segi empat sama dengan segi empat tepat. Okey, untuk segi empat sama, kamu kena ingat, untuk bentuk segi empat sama tu, dia punya sisi ni, ukuran dia ni, semua ni sama. So dia betul-betul petak. Okey, dia betul-betul petak, sebab tu dia dipanggil sebagai sama. Bermaksud empat bahagian tu adalah sama. Sebab tu nama dia adalah segi empat sama. Okey. So untuk seterusnya dia jumpa pula. Dia jumpa Segi pula. empat sama ada 4 sisi yang sama dan 4 penjuru. Ada 4 sisi yang sama dan ada 4 penjuru. Itu dinamakan segi empat sama. Jangan tertukar dengan segi empat tepat. So dia jalan lagi, dia jumpa bentuk Bagaimana pula lain. dengan yang ini? Bentuk apakah ini? Itu ialah bulatan. Okay, ini Bulatan tidak ada penjuru. ini bentuk bulatan, bulat. Bulatan tak ada penjuru. Maksudnya bahagian yang tajam lah. Okay. Bulatan hanya ada satu sisi yang bulat. Kalau lihat bentuk ini, bolehkah anda beritahunya bentuk apakah ini? Ini ialah segitiga. Segitiga ada 3 penjuru dan 3. Segitiga sebab dia ada 3. 1, 2, 3. Itu yang dinamakan sebagai segi 3. Okey, last sekali yang biasa orang tertukar adalah segi empat tepat lah. Akhirnya, mereka pun sampai di Terengganu. Mereka lihat papan tanda yang berada di atas mereka. Adakah anda tahu bentuk apakah ini? Ini ialah segi empat tepat. Segi empat tepat ada 4 sisi dan 4 penjuru. Dia ada 4 sisi juga, dia ada 4 penjuru juga. Cuma yang membezakannya setiap sisi dia ni ukuran dia tak sama. So kalau kamu tengok belah kiri kanan dia lebih pendek berbanding dengan bahagian atas dan juga bahagian bawah. Okay, so video ni nanti kamu boleh tengok balik dalam Google Classroom kamu. Okay, so siapa yang belum masuk Google Classroom tu please log in, please masuk. Dalam tu macam-macam latihan dan video yang akan cikgu letak nantilah. Okay, so kita tengok dekat sikit lagi dekat dalam buku teks kamu. Ini adalah bentuk 2D. Ini adalah contoh bentuk yang kita tengok dalam video tadi lah. Apa tu segi empat sama, apa itu bulatan, apa tu segitiga, apa tu segi empat tepat. Okay, so bentuk 2D ni dia ada dalam permukaan rata bentuk 3 dimensi lah. Okay, ini kamu boleh tengok dalam buku teks. Okay, buka buku teks kamu. Sama je dengan apa yang cikgu tunjuk kat depan ni. Okay. Oh, sebelum kita teruskan. Okay, dekat bawah ni kita ada soalan dia. Uji diri, nyatakan bentuk 2 dimensi ini. So, cikgu nak kamu jawab dekat chat. A bentuk apa, B bentuk apa. Cikgu nak tengok. B ni ada orang tertukar tak? Biasanya bentuk B ni kamu tertukar. So, go dekat chat, pergi beritahu jawapan dia. A bentuk apa, B bentuk apa. Cikgu tengok kamu punya jawapan dekat chat tu.
So type A tu bentuk apa? B tu bentuk apa? Ni uji diri ni dia besarkan supaya kita nampak. Ni uji diri, namakan bentuk 2D ni. A bentuk apa, B bentuk apa? Tulis jawapan kamu dekat chat. Oh, bentuk bukan benda, bentuk. Okay, bentuk dia ada 4 je tadi. Segi 4 sama, bulat, segitiga dan segi 4 tepat. Okey, Aish Ahmad, A bulatan, B segi 4 tepat. Ahmad Haziq, no, tak ada sfera piramid. Sfera piramid tu bentuk 3 dimensi. Adli, bulat segi 4 tepat. Zakif bulatan, segi 4 tepat. Okey, lagi. Saya tengok jawapan yang lain. Okey, Afia bulatan, A tu bulatan, B tu apa? Okey, Aris Rizkin, A bulat. Okey, ni yang cuba tak tahu nama kamu apa ni, kamu pakai mak kamu punya account A bulatan, B segi 4 tepat. Alia Dawiyah, bulatan. Okey, bulatan untuk A, B apa dia? So, Ichiwat, A bulatan, B segi 4 tepat. Okey, lagi. Ada lagi yang nak bagi jawapan? Okay, Waliadin, good. A bulat, B segi 4 tepat. Yes. 30 saat lagi, cikgu bagi peluang siapa nak jawab. Ain Syafiqah, okay bagus. Bulatan ada segi 4. No, Ain Syafiqah, segi 4 tepat. Okay, bukan tempat. T-E-P-A-T je. Okay, bulat segi 4. Kalif 4. Segi 4 apa? Segi 4 ni dah ada 2. Bulat segi 4 sama ke atau segi 4 tepat? Jangan sebut segi 4 je sebab kita tak tahu segi 4 yang mana satu. So Mia Iris dari Syah, A bulatan. Okay, A bulat. Amsyah Zafra, A bulat, B segi 4 tepat. Okay, go. Edina Safia, segi 4 tepat. Okay, untuk B. Okay, so dapatlah kamu boleh bezakanlah. Okay, bentuk-bentuk 2 dimensi ni. Okay, so kita pergi. Walaupun dah ada dalam video tadi, cikgu terangkan sekali lagi. Ini adalah untuk kita kenali bentuk 2D lah. Okay, yang pertama adalah segi 4 sama. Dia ada 4 sisi lurus dan ada 4 bucu. Dan bentuknya sama semua. Okay, untuk 2, dia cakap saya segi 4 tepat. Dia ada 4 sisi 4 bucu juga. Dia sama je dengan segi 4 sama. Yang membezakannya adalah dia punya sisi lah. Kalau yang bentuk segi 4 sama ni, semua sisi dia sama je ukuran. Kalau kamu tengok. Okay, tapi kalau yang untuk segi 4 tepat ni, dia ada ukuran yang pendek. Dan ada ukuran yang panjang. Membezakan dia. Okay, untuk segitiga dia ada bucu, sisi lurus, dia ada 3 sisi lurus dan dia ada 3 bucu. So, yang 4 dia ada sisi melengkung. Okay, dia ada 1 sahaja sisi melengkung yang membuatkan dia membentuk satu bulatan. Okay, so ini macam tadilah. Okay, sebelum kita pergi dekat pola, faham atau tidak? So kita ada masa lebih kurang dalam 5 minit lebih lagi. Kita akan pergi kat tajuk seterusnya. Okay, boleh kita pergi kat seterusnya? Boleh? Dekat sejam lah. Yang mana tak nampak jelas, Amsyah. So tak apa, kalau yang ni boleh tengok dalam buku teks. Ini sama je dalam buku teks. Okay, kamu refer dekat kamu punya buku teks lah. Okay, ini cikgu tunjukkan secara dalam komputer lah buku teks ni. So kamu tengok kat depan-depan. Yang boleh nampak dengan lebih jelas. Okay. So bagi perhatian balik, kita pergi dekat last sekali pola. Ini pola sama macam tadi lah. Oh, dia macam hang. Mungkin lain kamu lah tu. Kalau video tak apa, nanti kamu tengok balik. Jangan akan post balik video tu. Okay, sebab video bila dia buat online memang dia akan jadi tersekat-sekat. Okay, suara, audio dia. Okay, nanti tengok balik dalam Google Classroom. Buka balik dalam Google Classroom. Okay, so ini adalah pola. Macam tadilah, dia bentukkan bentuk ni berulang-ulang. Okay, jadi akhir sebelum kita pergi dekat corak, cikgu nak kamu jawab untuk uji diri ni. A ni bentuk apa yang tertinggal? 1, 2, 3.
B ni bentuk apa? Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk apa yang tertinggal? Kamu tengok berdasarkan pola ni. Macam ni dia bentuk bulat, segi empat sama. Bulat, segi empat sama, bentuk apa? Segi empat sama bulat, segi empat sama, bentuk apa lagi 2? So yang B ni segi empat tepat, segi 3, segi empat tepat, segi empat tepat, bentuk apa? Bentuk apa? Okay. So boleh bagi respon dulu dekat chat. Cikgu tengok sebelum kita pergi dekat last sekali untuk buat corak tu pun cikgu tunjukkan je lah. Okay, antara bentuk-bentuk corak yang boleh kita buat menggunakan bentuk 2 dimensi. Okay, untuk projek, untuk buat tu kita kena berhadapan lah sebab kamu kena gunting, kamu kena tampal untuk wujudkan corak-corak tu. Okay, bulat segi empat apa? Segi empat sama, segi empat tepat. Cikgu, saya tak faham daripada 2D. Sekejap. Tak faham bagi tahu dekat chat tu. Cikgu tak nampak. Kalau kamu cakap cikgu tak tahu yang mana satu. So siapa yang cakap tak faham bentuk 2D tadi tu, bagi tahu dekat chat yang bagaimana kamu tak faham. Okay, bulat-bulat segi empat sama. Bulat 2, segi empat sama. Okay. Okay, so kejap kita pergi dekat last sekali. Kalau kamu tengok kat buku teks kamu, ini adalah buat corak. So dari bentuk-bentuk 2 dimensi ni kamu boleh gabungkan dia. Okay, kamu boleh gabungkan dia untuk kamu buat corak lah. Okay, yang macam ni, nombor 1 ni dia buat corak orang. Yang 2 ni dia buat bunga. So yang ketiga ni dia boleh wujudkan kapal selam. Dia guna bulatan, dia guna segi empat tepat, dia guna segi empat sama, dia guna segitiga. Okay. So untuk bentuk 2 dimensi ni, okay, selain daripada video tadi yang kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Okay, buku teksnya bermula dari muka surat 61 sehingga muka surat last sekali tadi adalah muka surat 71. Okay, jadi lepas ni kamu buka balik buku teks, fahamkan balik dan kamu boleh buat dalam kamu punya buku aktiviti lah. Okay, so ada lagi yang jawab bagus, bulatan. Okay, itu uji diri tu untuk kamu fahamlah bentuk-bentuk apa yang tu. Okay, untuk yang tak faham bentuk 2 dimensi tadi, cikgu tunjukkan kat kamu sekali lagi video tu. So dari video tu tolong bagi perhatian. Okay, lepas ni cikgu akan rumuskan semua apa yang kita belajar ini. Lepas tu kamu boleh buat dengan quizzes lah. Nanti cikgu Iwa akan uploadkan link quizzes dekat Google Classroom dan juga group kelas. Okay, so last kali sebelum kita keluar, sebelum kita rehat untuk hari ini, kita tengok dulu video untuk bentuk 2 dimensi. Yang mana tak faham tu boleh tengok berdasarkan video tu. So bagi perhatian, dan video ni kalau tak berapa jelas, nanti cikgu akan repost balik dalam Google Classroom. Kamu tengok balik dalam Google Classroom lah video-video yang cikgu tunjukkan sepanjang online kelas ni. Carlos dan keluarganya sedang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju ke Terengganu. Semasa dalam perjalanan, Carlos lihat papan-papan tanda jalan yang berbeza dengan bentuk-bentuk yang berbeza. Dia lihat papan tanda ini. Adakah anda tahu bentuk apakah ini? Ini ialah segi empat sama. Segi empat sama ada 4 sisi yang sama dan 4 penjuru. Bagaimana pula dengan yang ini? Bentuk apakah ini? Itu ialah bulatan. Bulatan tidak ada penjuru. Bulatan hanya ada satu sisi yang bulat. Carlos lihat bentuk ini. Bolehkah anda beritahunya bentuk apakah ini? Ini ialah segitiga. Segitiga ada 3 penjuru dan 3 sisi. Akhirnya, mereka pun sampai di Terengganu. Mereka lihat papan tanda yang berada di atas mereka. Adakah anda tahu bentuk apakah ini? Ini ialah segi empat tepat. Segi empat tepat ada 4 sisi dan 4 penjuru. Sisi-sisi bertentangan segi empat tepat adalah sama. Okay, so tu video dia dan nanti kamu boleh tengoklah video tu lagi dekat Google Classroom.
Okay, kamu masuk dekat kamu Google Classroom nanti. Okay, so sekarang dah pukul 1-2 minit. Kat luar pun dah Zohor. Okay, so untuk hari ni itu saja kelas untuk tahun 1. So nanti kelas seterusnya nanti cikgu akan beritahu balik lah macam mana minggu ni. So semua okay? Okay, so sebelum cikgu habiskan kelas hari ni, so semua angkat times up. So cikgu nak print screen, so nanti adalah gambar kamu. Okay, ready, semua pandang kamera. Okay, angkat times up. 1, 2, 3. Okay. Okay, so itu saja. Nanti apa-apa cikgu akan upload di Google Classroom. So parents semua yang bantu anak-anak, thank you so much. So yang mana tak berpeluang untuk online class ini, boleh tengok balik untuk Google Classroom nanti. So jaga diri semua, duduk dekat rumah. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan jumpa next class lah, insyaAllah. Okay, thank you. Waalaikumsalam. Allah bercakap bu. Salam. Salam.